Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami, dan kita mohon bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaati, untuk kita mengikut, mengamalkan apa yang kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman. Kita akan lihat pada ayat yang ke-20 ke 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik daripada ibadur rahman ini. Yani walladzina la yashhaduna az-zur. Iaitu mereka ni, ibadur rahman ini, la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan, atau mereka tidak menghadiri az-zur. Mereka tidak menyaksikan zur. Zur ni apa, tuan-tuan? Zur. Ada sampai 7 pendapat dalam tafsir Mawardi ni. Sampai 7 pendapat tentang perkataan az-zur. Kita lihat dalam mushaf kita, az-zur. Zur ni biasanya palsu, tuan-tuan. Biasanya makna dia batil, salah, palsu. Jadi ulama daripada ayat ataupun daripada perkataan zur ni, ramai di antara sahabat dan juga tabi'in, ahli tafsir memberi pendapat mereka. Iaitu dikumpulkan sampai ada 7 pendapat. Saya bacakan sedikit dalam tafsir Ibn Katsir. Dia kata az-zur, iaitu menurut satu pendapat, makna yang dimaksudkan iaitu mereka tidak berbuat kemusyrikan dan mereka tidak pernah menyembah berhala. Satu. Kemudian menurut pendapat yang lain ialah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat fasik, tidak pernah berbuat kekafiran, tidak pernah melakukan perkara yang tidak ada faedahnya, dan tidak pernah berbuat kebatilan, kesalahan. Itu. Kemudian ada pendapat lagi yang mereka tidak menyaksikan perbuatan yang tidak ada faedahnya atau nyanyian dan nyanyian. Anas pula mengatakan yang maksudkan itu ialah tidak menghadiri hari raya kaum musyrik. Menurut Umar bin Qais, maksudnya tidak pernah menghadiri majlis yang di dalamnya dilakukan kejahatan, kesalahan dan kefasikan. Itu ada juga mereka tidak mereka tidak hadir dalam majlis yang di dalamnya ada minum khamar, dan mereka tidak menyukainya. Jadi banyak sekali pendapat. Kesimpulannya, dia adalah majlis yang batil, majlis yang maksiat lah, majlis yang di dalamnya ada kebatilan dalam kesimpulan dia. Yang paling kita tak boleh elak ni, kita kadang majlis ataupun tempat-tempat maksiat ni kita boleh elakkan, tuan-tuan. Kalau orang minum arak ke apa,
kita tak hadir, orang minum arak atau tempat penyembahan berhala ni, kita boleh tak hadir. Kita tak hadir boleh. Tapi yang biasanya adalah saya tengoklah adalah entertainment lah. Kita katakan entertainment yang haram lah, yang haram kita cakap, yang haram seperti wanita bernyanyi tanpa menutup aurat, menyanyi lagu-lagu cinta-cinta semua. Ini jelas haram. Tak ada ulama pun cakap halal. Tak ada ulama. Dan kita kadang kita on TV, on TV aja kita akan disajikan dengan perkara-perkara ini. Dan ini kalau ibadur rahman dia terus tutup lah. Senang aja nak cakap ibadur rahman dia tidak menatap TV. Dia tidak menyaksikan tengok TV pada perkara-perkara yang haram. Dia akan tukar dia punya channel dia. Dia akan tukar, dia tidak ada. Dan terutama lagi sekali lagi kita nak ingatkan satu Syawal ni. Satu hari yang mulia, satu hari ibadat, satu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala puji hamba-hambanya. Allah puji orang-orang beriman pada pagi itu. Jangan pada pagi itu pula kita menyaksikan perkara az-zur ni, perkara-perkara terlarang. Kita pagi itu kita menyaksikan nyanyian oleh penyanyi-penyanyi yang tak menutup aurat, yang menyanyi tentang cinta, tentang macam-macam lah, ataupun tarian-tarian, gelik-gelik semua, kita pula yang pada pagi itu kita menyaksikan. Terkeluarlah kita daripada ibadur rahman, auzubillah. Jadi orang-orang ibadur rahman ini kerana hipokrit sangat tuan-tuan. Hipokrit sangat. Dia di depan Allah Subhanahu dia nakkan jalan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan para anbiya, jalan orang saleh, jalan orang-orang baik. Lepas solat aja dia tak ikut jalan tu. Dia ikut jalan pelawak-pelawak. Sama juga kalau saya masukkan dalam tafsir ni pelawak-pelawak yang macam raja lawak lah, macam siaran-siaran yang berdusta dalam dia, cakap-cakap bohong, cakap-cakap untuk nak ketawakan orang, ini semua kita cakaplah sikom-sikom yang ini semua termasuk. Jadi bagi ibadur rahman, kalau kita nak masuk ibadur rahman, kita kena elakkan lah. Kita kena elakkan. Ini masalah kita baca Al-Quran tapi kita tak nak amalkan. Kita baca Al-Quran tapi kita tak nak ikut. Kita nak dengar sedap je tafsir. Oh, yang dilarang ni kita baca dalam tafsir. Saya baca dalam tafsir Ibn Katsir aja tuan-tuan. Ada banyak lagi tafsir. Kalau kita baca, oh ini rupanya. Tapi tak nak ikut. Jadi, apa faedah kita belajar ilmu ni? Tak tahu untuk apa pun tak tahu kita belajar ilmu. Kita belajar tafsir untuk apa? Untuk sedap-sedap dengar ceramah tafsir. Lepas tu sama aja. Kita tak nak berubah. Kita tak nak berubah. Ini yang jadi masalah umat Islam sekarang ni. Baca Quran tapi tak nak amalkan, tak nak berubah. Dia masih nak berpegang kepada adat-adat dia. Dia masih lagi nak berpegang, kalau orang jahiliah ni dia nak berpegang kepada adat-adat jahiliah dia. Kita pula nak berpegang kepada kita punya tabiat lah, kita punya yang lama-lama punya kita katakan perangai kita yang lama, kita tak nak berubah, tak nak buang. Dan kalau saya bagi kuliah ni di depan budak umur 16 tahun, 20 tahun, okey jugalah. Mereka ni susah nak tinggalkan muzik, nak tinggalkan nyanyian-nyanyian ni, mungkin berat bagi mereka. Tapi yang di depan saya ni, saya ingat semua dah ke atas 50s lah. Dah semua dah 50-60 tahun. Dah cukup lah. Tak cukup-cukup ke? Kalau kita tanya diri kita, tak cukup ke aku dengan nyanyian-nyanyian ni semua, dengan tarian ni semua, dengan TV ni yang semua, dengan lawak-lawak ni semua, dah tak cukup ke? Bila nak stop? Kalau umur dah 60 tahun, tak stop, agak bila nak stop? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kalau kita cakap, aku tak boleh stop lah tengok nyanyian-nyanyian ni semua, aku tak boleh stop. Kalau tak boleh stop umur dah 60 tahun, bila nak stop? 70, 80, bila nak letak target dia? Bila nak letak dia punya set time dia? Bila kita nak berhenti?
Kalau umur dah 50 lebih, 60, ada yang 70 pun tak nak berhenti, agak bila nak berhenti? Nak sampai 90, 100 tahun. Nak sampai diberhentikan dengan paksa. Itu marah pula nanti orang saya cakap gitu. Jadi stop lah. Dah cukup lah. Kita dah bujang-bujang dulu muda-muda atau bertahun-tahun. Tak puas-puas ke lagi dengan muzik yang batil lah. Saya cakap muzik yang haram, nyanyi-nyanyi cinta. Kita kalau tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau dua orang sedang bercinta, sedang bercakap tentang cinta, kita bagi kita bagi pasang telinga, dipanggil apa? Ni makcik kepo ke apa? Orang dua remaja sedang bercinta, sedang berbual ni, kita bagi pasang telinga, orang panggil kita apa? Makcik kepo, pakcik kepo. Ni kepo ke apa? Orang kita nak bercinta, nak cakap, kenapa nak dengar. Jadi kan akhlak tak baik kan? Jadi kalau dalam drama-drama, dalam filem-filem, dia berbual tentang cinta, dua sepasang kekasih, dia nak buat dia punya pasal lah. Yang kita nak pergi tengok, buat apa orang nak bercinta? Yang kita nak menonton aja, tengok aja dua kekasih sedang bercinta tepi pantai, sedang bercakap. Yang kita kepo sangat, kenapa sangat ni? Hati kita ni, kita punya hati ni ada masalah sikit. Masalah makcik kepo, pakcik kepo, pakji kepo, makji kepo ni semua punya hati. Nak dengar aja orang punya cakap. Ni perbualan mereka, perbualan dua artis. Perbualan dua artis, kan, dua pelakon, dia nak berbual, kita jangan kepo lah. Kita tak boleh kepo. Atau orang nak menyanyi. Orang ni nak menyanyi untuk kekasih dia. Dan kita pula nak syok sendiri, kita pula nak pasang telinga buat apa? Contohlah kalau ada seorang tu menyanyi dalam tandas tentang kekasih dia. Kita pergi tepi tandas nak dengar dia punya menyanyi. Kan orang cakap apa? Apa awak tak ada kerja lain ke apa? Kepo sangat apa nak dengar orang punya nyanyi? Ini penyanyi, dia nak menyanyi untuk kekasih dia dan bukan kekasih kita pun. Contohlah ada seorang penyanyi, siapa nama lah, kita cakap dia nak menyanyi, dia nak celebrate dia punya love dengan kekasih dia. Apa kena mengena dengan kita yang kita nak dengar? Kita nak syok, kita nak sama-sama celebrate dengan dia punya love dengan kekasih dia. Ini tak kena sangat. Kalau kita fikir logik sangat, ya Allah, aku punya bodoh sangat dengan setan ni. Setan trik kita aja. Ini entertainment dia cakap. Ini apa dia, entertainment dalam Melayu apa? Saya pun dah tak boleh cakap entertainment dalam Melayu apa cakap ini hiburan. Ini hiburan. Kita nak hiburkan hati. Itu bukan nak hiburkan hati, itu nak gatalkan hati, itu gatal punya hiburan tu. Orang sibuk bercinta gini, kita pula nak itu. Jadi orang-orang yang ibadur rahman, dia tak buat benda-benda ini semua, tuan-tuan. Kalau sahabat, salah satu pendapat daripada Az-Zur ni adalah al-ghina. Ghina ni adalah nyanyian. Nyanyian lain sikit dengan muzik. Muzik mungkin bergendang-gendang gitu, itu ada muzik. Dan nyanyian ni adalah daripada suara dia, suara penyanyi. Suara penyanyi kita tengok dia punya lirik dia, tuan-tuan. Tengok dia punya lirik dia. Kalau lirik dia nak nyanyi tentang negara, majulah Singapura ke apa, atau dia nak nyanyi tentang negara, okey lagi lah. Tapi dia nyanyi ni terang-terang, dia nak nyanyi, dia nak celebrate dia punya love, dia punya apa semua. Kita pula yang nak syok dengan dia. Ini tak kena betul akhlak ni. Akhlak dah tak termasuk akhlak ibadur rahman. Dah tua pula kita ni. Bukan muda lagi. Kalau kita muda lagi, okey lagi lah. Kita nak berginja-ginja, kita nak tergelek-gelek dengan mereka ni semua, okey lagi lah. Ini umur dah 50, 60 tahun, 70 tahun. Tengok nanti besok lusa nanti 1 Syawal. Dah tak boleh keluar rumah. Sama juga buka TV. Pagi-pagi, jom kita tengok apa ada siapa yang menari, siapa pelakon mana, artis mana, penyanyi mana. La haula wala quwata illa billah. Kita tengok Kita tengok, jadi ini saya pesan diri saya dengan tuan-tuan, dengan puan-puan. Kita berubah, stop. Kita pun lalui, tuan-tuan, bukan tuan-tuan aja. Saya pun lalui dengan zaman-zaman kita tergila-gila dengan muzik, zaman kita addict dengan muzik, ini semua kita lalui. Tapi ada masa kita stop.
Ada masanya dalam hidup kita stop. Dan saya ingat kita punya umur dah sekarang ni it's time to stop lah. Dah boleh berhenti lah. Umur dah 50, 60 tahun, 70 tahun dah cukup lah. Cukup kita dah ni bukan aku punya music lagi, aku punya music dah lain. Kita punya telinga dah tune lain. Ayat Quran, zikir-zikir itu kita punya telinga dah tune. Pasal sekejap lagi nak masuk kubur. Biar banyak dengar ayat Quran, banyak dengar zikir-zikir. Dah tak boleh tune lagi dengan nyanyian-nyanyiannya. Jadi kita cubalah berubahlah. Kita mohon kepada Allah. Ini pun hidayah Allah, kekuatan Allah. Allah kita berubah ni hidayah daripada Allah. Macam mana kalau orang tu dah dapat hidayah, dia betul-betul bukan macam orang yang kafir, orang musyrik, dia dapat hidayah daripada Allah. Dia tinggalkan masa lampau dia. Kita cakap dia tinggalkan dia punya culture, dia punya budaya, dia boleh tinggalkan. Kita ni kita tak nak hidayah sebenarnya kadang. Kita nak baca Al-Quran tapi tak nak hidayah. Itulah. Kita kena tinggalkan. Nampak dah nampak sangat benda tu salah. Masih lagi nak berpegang, tak boleh ni, kita kena dengar jugalah lagu ni. Kita nak tengok ini favorite ni aku punya nostalgia ni penyanyi favorite aku dulu masa itu rock lah, apalah macam-macam lah. Itu kita biasanya kita cakap tak mau lepaskan. Jadi tak termasuklah ibadur rahman. Kemudian Allah cakap wa idza maru bil lagwi maru kirama, dan apabila mereka bertembung, ini dia kena jalan tempat tu tau. Dia kena jalan tempat tu, dan tempat yang lagwi, lara ni sia-sia. Lara ni tak ada faedah dunia akhirat. Pekerjaan yang sia-sia. Dia tempat sia-sia, tempat-tempat orang berkaraoke. Contohlah orang berkaraoke, bila dia lalu, takkan dia nak sekaki, mana ada. Dia maru kirama, dia jalan itu dengan kirama ni, dia menghormati, menghormati diri dia sendiri. Macam gitu. Dia mulia, bukan hormati. Dia muliakan. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita Al-Quran. Dengan Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kita mulia ni dengan apa, tuan-tuan? Bukan apa pun. Kita ni mulia pasal kita baca Al-Quran. Kita ikut Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kita mulia dengan Islam. Jadi dia ni bila lihat perkara-perkara yang tak mulia, perkara-perkara yang sia-sia, perkara ini, dia ada kemuliaan. Dia tak buat perkara ini. Macam contohlah, kita nak duduk 1 jam kadang tengok mega raja lawak ni semua. Kita tengok terbahak-bahak dengan pelawak-pelawak ni semua. Ni apa ni? Apa faedah? Kita nak cakap, apa faedah kita duduk 1 jam, tak ada faedah. Dunia tak ada faedah, akhirat pun tak ada faedah. Lagi kita letakkan diri kita, Allah dah muliakan kita. Kita letak diri kita, bukan kita nak hinakan mereka, tuan-tuan, tapi kita lah yang salahnya, kita bukan mereka. Mereka tak salah, itu dia punya profession dia, itu dia punya cari makan dia, itu dia punya kerja dia. Itu nanti dia jawablah dengan Allah. Kita lain lah. Ini kita tak ada kena mengena dengan dia. Apa hubungan kita dengan dia? Kita tak ada kena mengena dengan dia. Sebab itu kalau kita rasa kita ada kena mengena dengan dia, dahlah, kita pun sama juga. Tak tahu mana kemuliaan diri kita. Dah lost, confused dengan kemuliaan diri. Jadi kita nak jadi orang yang bersih diri. Kita bukan claim lah kita ni orang bersih, tapi kita usaha. Betul, tuan-tuan. Kalau kita dengar, contohlah saya kalau buka lagu Sweet Charity ke apa, 1 jam, agaknya bersih ke kotor hati saya? Terus terang cakap, dengan 1 jam kalau saya buka, saya on Quran ke apa, dengan saya buka lagu Sweet Charity, lagu-lagu dululah, 80-an, kita duduk 1 jam dengar, agak mulia, bersih tak hati kita? 1 jam full of music dengan lagu-lagu ni.
Tak ada tuan-tuan. Kita jangan bohong diri kita. Kita tak boleh bohong kepada diri kita. Kita kena jujur tuan-tuan. Kita kalau dengar saja dah lain hati kita semua. Jiwa kita ni dah orang nak cakap tak tahulah. Dah balik kepada kotoran-kotoran jahilah. Jadi bila benda-benda yang cinta lah, apalah, inilah semua dah masuk dalam jiwa kita. Tadi kita orang yang ingat Allah, membesarkan Allah, berzikir kepada Allah, dah masuk cinta, dah masuk perkara-perkara lara ni, kotor hati tuan-tuan. Kotor hati. Jadi kita usahalah untuk bersihkan hati. Jadi ini ayat ni, satu ayat ni nampak macam simple tapi nak amal susah. Cakap senang. Saya lah termasuk diri saya. Cakap senang tapi nak amalkan, ya Allah. Kadang dalam YouTube kita browse, lagu lama lah. Lama tak dengar lagu ni. Kan dalam hati kan? Kita on dengar, tekanlah, dah lama tak dengar lagu ni. Dengar. Ni lagu favourite kita dengar. Lepas tu keluar lagi. Bila kita dah tekan satu je, keluar lagi satu. Ini pun aku belum dengar, ini pun dah lama aku tak dengar. Tekan lagi. 1 jam tuan-tuan. 1 jam aja. Kita letakkan telinga kita. Jadi kalau gitu at that time kita tak termasuk ibadur rahman, hamba yang Allah Subhanahu redai. Itulah kita insaflah, kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim, dan juga mereka ibadur rahman ini seriusnya mereka. Tadi akhlak mereka ni, akhlak mereka dia tak bercampur lagi dengan perkara-perkara batil, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tak ada faedah. Sekarang dia very serious. Orang ni orang yang serius. Nak tunjuk mereka punya serius ni apabila idza dzukiru biayati rabbihim, apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, terutamanya ayat Quran. Bila diingatkan, dibacakan ayat Quran, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang pakak, macam orang buta. Apa maksudnya tuan-tuan? Itu bila mereka baca Al-Quran atau dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka benar-benar dia tak baca macam orang pakak. Macam mana orang pekak baca tuan? Orang pekak ni senang aja kalau kita cakap dengan dia. Kita cakap dengan dia, faham tak masalah ni, kita beritahu cara buat macam gini, cara buat macam gini. So dia angguk-angguk kepala dia. Lepas tu dia buat the opposite lah, yang bertentangan dengan apa kita cakap. Kita cakap, kau ni pekak ke apa? Kan kita cakap, kau tak dengar ke apa aku cakap? Cakaplah, student lah kalau kita cakap kan. Keluar pintu kanan, semua keluar pintu kanan, jangan keluar pintu kiri. Dia habis kelas string dia keluar pintu kiri. Kita cakap dengan dia, kau pekak ke apa? Tak kan kita dah marah kan. Kita cakap pekak. Dengar ayat Quran. Dengar ayat Quran tapi buat bertentangan dengan ayat Quran. Itu macam orang yang pekak dengan orang yang buta. Buta macam tak nampak. Macam orang kita ajar dengan dia sesuatu, dah explain dengan dia, lepas tu dia buat yang bertentangan. Kau buta ke apa? Kau tak nampak ke apa? Kita cakap, kau buta, kau tak nampak. Jadi ini gambaran orang yang pekak, orang yang buta ni, orang yang tak serius, tak betul-betul nak ikut. Dan bertentangan dengan ibadur rahman. Ibadur rahman ni kata ulama, bila mereka baca Al-Quran ni, dia fokus betul-betul. Dan dia serius, dia ambil pengajaran. Dia tadabbur. Dia tengok apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia cuba nak amalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Itu yang ibadur rahman. Dia apa ni, tak main-main lah tuan-tuan. Ini kaitan dia dengan atas tuan-tuan. Kalau orang ni dia bermain-main, suka kepada hiburan, suka kepada entertainment ini semua kan, yang di atas tu kan, dia tak boleh jadi orang yang serius. Dia tak boleh jadi orang yang serius. Susah tuan-tuan. Kita ni nak main-main, lepas tu kita nak jadi orang yang serius. Tak ada.
Kalau kita suka kepada yang batil-batil gini semua, macam mana at the same time kita suka yang benar? Ada orang tak dia suka dengar cerita yang benar, fact punya, dan at the same time dia sangat suka cerita yang bohong, cerita yang palsu, cerita yang merepek punya? Ada tak? Mana ada orang gitu? Kalau kita tengok profesor-profesor yang doktor-doktor ni, yang ahli-ahli akademik yang semua based on fakta ni, dia tak suka cerita-cerita yang apa ni, yang palsu atau cerita yang tak berfakta. Dia tak suka. Dia tak boleh, dalam hati dia tak boleh dua perkara tu ada dalam. Jadi kalau kita yang suka yang nak menatap Al-Quran ni, tak boleh ada same time cerita-cerita palsu juga, ataupun perkara-perkara batil, cerita-cerita salah, ataupun percakapan macam-macam lah kita cakap, kita suka juga. Ini jadi masalah bagi kita. Itu juga kadang kita ni confused, kita ni bingung. Betul, baca-baca Quran ni tak faham-faham. Baca-baca Quran ni tak boleh amalkan. Pasal apa? Pasal ada penghalang dia. Bila kita rasa susah sangat nak terima ayat Quran ni, nak terima ayat Quran ni, di situ ada penghalang. Kita tak keluarkan dia punya penghalang dia. Penghalang dia apa? Itulah benda-benda yang tak berfaedah, itu semua yang menjadi penghalang kita. Contoh kalau dalam solat, tuan-tuan, macam mana kita nak fokus kepada apa yang kita baca dalam solat? Apa yang kita baca itu, kalau dalam bersawang lah kita cakap, dalam fikiran kita ni, benda-benda yang benda-benda yang di luar solat, benda-benda yang bukan pada bacaan solat itu, kalau masih berada di dalam otak kita, di dalam fikiran kita, habis kita punya solat 4 rakaat itu asyik fikir benda di luar solat aja, bukan fikir benda yang di dalam solat, bacaan di dalam solat, fikir benda yang di dua solat. Dia tak boleh contradict, tak boleh dua benda tu ada pada fikiran kita, tak boleh. Perkara ni tak boleh. Hati ni kata Ibn Qayyim lah cakap, hati ni tak boleh dua muzik, dia kata dua nyanyian. Tak boleh ada muzik dan tak boleh ada Quran. Tak boleh ada. Ini Ibn Qayyim yang cakap, ini bukan saya buat cerita. Kita boleh baca buku Ibn Qayyim, Ad-Da' wa Dawa', penyakit dan obat dia. Jadi dia kata hati ni tak boleh ada dua-dua. Tak boleh ada muzik atau nyanyian dan ada Quran. Dia tak boleh berkumpul. Saya okey je ustaz lah, kita kata saya okey. Okey dia tempat mana? Okey dia tempat muzik, tapi Quran tak. Kita tak akan amalkan Quran. Kita tak akan faham Al-Quran, kita tak akan amalkan Al-Quran, dan kita dengar sedap-sedap Al-Quran gitu ajalah. Sedap-sedap aja lagu, tilawah dia sedap, lagu dia sedap. Itu aja yang kita dapat daripada Al-Quran tu. Kita tak dapat betul-betul pengajaran dia, kita tak dapat betul-betul tadabbur dia. Kita dapat dia punya sebutan lafaz-lafaz saja yang kita dapat. Itu kita takut tu. Jadi orang ni dia serius betul-betul. Bila dia baca ayat Quran ni, dia benar-benar fokus kepada ayat Quran. Dan last sekali, sifat ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan juga mereka orang yang diridai Allah, iaitu ibadur rahman, mereka berdoa. Mereka orang yang berdoa. Jadi mereka bukan ini akhlak mereka dalam keluarga pula. Dalam keluarga bagaimana? Mereka bukan nak baik sendiri aja, tapi mereka pun berdoa. Siang malam mereka berdoa agar isteri-isteri mereka, zuriat keturunan mereka ini, qurrata ain, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri dan zuriat kami qurrata ain, perkara yang menyejukkan mata melihatnya, atau menyukakan hati melihatnya. Apakah kita kata perbuatan ataupun percakapan yang kita suka daripada isteri ataupun suamilah, ataupun anak-anak kita apalah, kata ulama ni qurrata ain, penyejuk mata ni apabila kita lihat mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus terang tuan-tuan, dalam tafsir yang lain, mereka tak nak anak yang, bukan tak nak lah, mereka tak berdoa nak dapat anak yang cantik lah, anak yang tampan lah, anak yang gini, anak ni, tak.
Dia nak anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasanya nak anak pandai. Nak anak pandai. Pandai tuan-tuan, kalau anak kita pandai macam mana, kalau dia tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana hati kita? Dia pandai. Dia pandai tapi dia tak taat kepada Allah. Solat pun tidak. Macam mana perasaan kita? Takkan kita nak okey. Kita jangan bohong. Kita tanya diri kita tuan-tuan. Kalau anak kita dah besar lah, dah universiti, dah habis universiti, pandai, top student gini, kita tengok dia tak solat. Kita tengok dia tak solat. Sejuk tak hati kita? Sedap tak hati kita? Mata kita sedap tak? Tak. Terus terang tuan-tuan. Hati kita tak kalau kita sedap pun, kita punya hati pun masalah terbalik jugalah. Kita punya hati pun dah terbalik juga. Mana ada orang boleh sedap hati dia? Boleh suka hati dia atau sejuk hati dia bila tengok anak dia tak taat kepada Allah SWT. Jadi mereka nak isteri, pertama isteri mereka taat kepada Allah SWT. Mereka doa siang malam agar isteri mereka ni taat kepada Allah SWT, dan mereka juga berdoa agar anak mereka ni taat kepada Allah. Itu yang sejukkan hati kita. Kita sejuk hati kita bila kita bangun, kita tengok anak kita solat tahajud sendiri tanpa kita kejut dia solat tahajud. Hati kita sejuk, ya Allah, tengok budak ni dia solat tahajud, dia baca Quran tanpa disuruh, ini semua. Yang lain semua bonus lah tuan-tuan. Kalau dia bijak, kalau dia itu, lain semua bonus. Tapi kalau dia taat kepada Allah dah cukup. Walaupun kita cakaplah dia punya akademik punya achievement tak tinggi, biasa-biasa je, tapi dia yang taat, itulah sebenarnya kita cari. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, apabila anak Adam ini meninggal dunia, dia akan putuslah segala amalan dia illa kecuali tiga perkara ni. Waladun salih, anak soleh. Anak soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tinggalkan anak tapi tak soleh, tak guna tuan-tuan. Anak tak soleh, kalau kita mati, apa dia boleh buat? Dia dapat harta faraid kita banyak. Beribu-ribu cakaplah, kita tinggal pula harta banyak, dia dapat banyak. Apa dia buat dengan harta dia tuan-tuan? Untuk kita apa dia buat? Untuk kita dia beli 20 bungkus nasi biryani aja, dia pergi kepada imam bacakan doa untuk mak bapak saya atau ibu saya yang baru meninggal. Dia bagi mertabak aja, dia pergi masjid aja, suruh imam baca. Dia tak ada baca. Dia lepas tu pergi tempat lain. Suruh imam baca jugalah, apa tidak dapat mutabak, dapat ini. Dia gitu aja dia. Dia ada duit, dia tak ada, dia dapat duit, bapak tinggalkan kita 100k lah, aku dapat duit faraid 100k, pergi ke masjid, imam, ini saya dapat 100,000 ni, ini 50,000 saya nak derma kepada masjid. Ada dia buat macam gitu? Mana ada? 50,000 ringgit dia beli martabak aja, atau dia beli nasi biryani aja, dia suruh imam baca je. Daripada 100,000 tu, kalau dia keluar 50 ringgit dah bagus tu, untuk itu. Jadi kalau anak tak soleh ni, apa faedah kita dapat daripada anak ni? Tak ada faedah pun. Tak ada faedah. Jadi kita nak anak yang kita lihat menyukakan. Ini yang susah ni. Ini bukan senang tuan-tuan. Semua perkara ni susah. Dari awal sampai habis ya. Ini yang terakhir sekali sifatnya. Semuanya susah. Terus terang saya cakap susah. Kerana apa? Nanti kita tengok ayat yang terakhir, dia cakap apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah dibalas dengan tempat yang tinggi di syurga itu, dapat mahligal di dalam syurga, disebabkan kesabaran mereka. Tengok ayat tu. Ayat yang ke-75. Bima sabaru, kesabaran mereka. Nak dapat benda yang tadi kita sebutkan, bukan petik aja tuan-tuan. Nak kena lawan nafsu kita. Nak stop diri daripada tengok TV ni, daripada tengok drama-drama yang ini. Bukan senang tuan-tuan. Ini banyak semua favorite sinetron semua, drama-drama sandiwara apa ni. Bukan senang ni. Dah berpuluhan tahun tengok. Lepas tu tiba-tiba, Cik Mah, awak tak tengok lagi sandiwara ni. Saya dah stop tengok. Terkejut jiran. Kalau kawan kita cakap,
Ajar, awak tak tengok ke filem tadi, apa ni, sandiwara tadi? Tak, saya alhamdulillah saya dah berhenti tengok ni semua. Awak tengok apa? Saya tengok TV Hijrah aja, ceramah-ceramah aja. Masya-Allah. Susah tu. Susah, tapi kena buat juga. Bima sabaru. Kerana kesabaran mereka. Sabar betul. Ni. Jadi kalau kita cakap, dia nak dapat anak, isteri yang penyejuk mata ni, bukan senang, bukan automatik. Kena doa, kena buat apa, kena itu, kena doa. Mula-mula doa lah. Doa kepada Allah, siang malam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar isteri mereka diberi petunjuk, dapat hidayat untuk beramal soleh, anak mereka dapat melakukan taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu, kadang kita nak anaknya tak turn out lah macam apa yang kita harapkan. Ini semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cakap sabar betul. Sabar berapa tahun? Kalau kita tengok mak-mak kita lah, kalau kita tengok, dia sabar dengan anak dia. Bujang ke anak dia sebab tu? Tak ada, anak dia dah tua, umur 50 lebih, 60 lebih, masih lagi dia doakan untuk anak dia. Mak-mak kita lah, kita mudah-mudahan lah kita sampai usia macam kita masih tetap. Mak ni doa untuk anak yang jahat lah. Anak yang tak baik, cakap kaki penagih dada ke apa. Mak dia doakan daripada bujang. Daripada anak tu kenal dada tu, sampai anak dia dah umur 50, 60 tahun, mak dia agak masih berdoa lagi tak tuan-tuan? Masih lagi. Sabar betul seorang ibu ni. Doakan anak, doa anak. Jadi bima sabaru, mereka dapat ganjaran itu kerana kesabaran mereka. Dan kalau kita tengok dari awal sampai akhir tu, semuanya susah-susah. Kita aja rasa macam Quran ni senang aja. Allah kata Quran qaulan saqilan. Allah kata kepada Rasulullah, kami akan turunkan kepada kamu qaulan, perkataan yang saqil, yang berat sangat. Berat untuk apa? Berat untuk diamalkan. Berat. Tapi kita rasa ringan. Pasal apa? Senang aja, tak nak beramal. Tak nak beramal. Itu yang kita sedih tu. Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita letakkan azam. At least pun kita letakkan azam kita. Kalau azam tak tercapai pun, tapi kita ada azam lah, azam untuk kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat ni. Jangan terus, walah ini susah Ibadur Rahman ni saya elit punya grup ni, aku bukanlah macam ni. Mana boleh macam gitu. Kita cuba aja, kita cuba berazam untuk kita amalkan ciri-ciri yang dalam. Tak dapat semua pun, kita cuba amalkan semua. Tak dapat pun beberapa pun kita dapat amalkan, boleh, alhamdulillah, kita bersyukurlah kalau kita dapat amalkan sedikit. Jadi jangan sedikit pun kita tak ada azam untuk kita amalkan. Itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita kepada hamba-hamba yang dia redai. Moga-moga amal ibadat kita, terutamanya akhir-akhir Ramadan ini, doa-doa kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Ramadan ini menjadi pencetus lah kepada kita, untuk kita berubah, untuk kita mudah-mudahan different person lah kita lepas Ramadan ini. Itu yang kita nak. Walaupun personality tak different, hati kita tuan-tuan, luar muka sama tak apalah, tapi different person, hati kita different. Beza daripada Ramadan yang lepas. Ramadan yang lepas dengan Ramadan ini, lain, hati kita ada perubahan sikit, insya-Allah. Lagi satu Ramadan, berubah sedikit demi sedikit, sampailah kita jumpa Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.